belakang ni dalam perlawanan ini saya nampak Gopi agak tenggelam sedikit. Baik, tamat 90 minit cerita di Stadium Shah Alam. Apakah akan ada penentuan? Kita nak nantikan sama-sama bersama dengan pengulas Abu Bakar Ratan dan juga Nizrul untuk tambahan masa. Silakan Bakar. Jangan memperkatakan terlalu awal untuk perhitungan sepakan penalti dalam perlawanan akhir pada malam ini di Stadium Shah Alam. Skram semangat ataupun himpunan semangat pemain-pemain kedua-dua pasukan telah pun dilakukan untuk menandakan persediaan mereka separuh masa pertama, masa tambahan sebenarnya di antara kedua pasukan setelah terikat satu sama 90 minit permainan. Masih seimbang, masih lagi terbuka. Nizamuddin Yusof masih lagi bersama kita anda. Ya, masih lagi terbuka kerana kedua pasukan bermain dengan cukup baik 90 minit dan kita boleh nampak kedua pasukan juga kerap kali membuat serangan-serangan dan cuba mencari gol di minit-minit akhir sebentar tadi. Dua-dua pasukan mencari jawapan yang sebenarnya, yang paling utuh. Tidak dibenarkan oleh pasukan Selangor. Larian Badrul Bakhtiar. Azmi Muslim dapat menyekat, buat tolakan di situ. Walaupun sekali lagi boleh dikatakan hampir semua sepakan penjuru yang dimiliki oleh pasukan Kedah, khususnya pada separuh masa pertama tadi. Dan dari sebelah kiri pintu gol pasukan Selangor, satu lagi yang diperolehi Badrul Bakhtiar seperti mana biasa. Perhatikan Liridon change match yang masih lagi di atas barang di sana. Liridon terjatuh seorang pemain pasukan Selangor iaitu Ronaldinho, namun Bang Jungwan buat lencongan di sana. Deras lintang Badrul Bakhtiar membuat percubaan kurang tepat sedikit, walaupun ada ruang seperti dilihat oleh Badrul Bakhtiar. Ya, satu tindakan yang betul kerana saya rasa Badrul Bakhtiar telah menunggu ataupun nampak bola itu datang terhadap beliau dan membuat satu shooting yang padu, tetapi sayang bola itu melilau ke arah kanan nanti ke kiri pintu gol pasukan Selangor. Terkena bahagian keting sebenarnya, impact ataupun connection yang tidak begitu tepat, sama sekali kurang tepat di situ daripada Badrul Bakhtiar. Apapun asalkan awal di separuh masa pertama, masa tambahan ini, minit ke-92. Jadi dia Badrul sekali lagi ke belakang, cuma kepada Rizal Ghazali. Antaran balas cuba dikejar oleh Badrul Bakhtiar, tapi halangan Azmi Muslim menyebabkan kedua-dua pemain terjatuh, walaupun pengadil hanya melihat tolakan keluar daripada pemain Selangor, memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan Kedah. Ya, baik juga Rizal Fahmi bergandingan. Ya, di 20 minit yang terakhir ni, ya, nampak Rizal dan juga Badrul Bakhtiar kerap kali cuba memasuki di bahagian kiri pintu gol pasukan Selangor. Gandingan mereka nampak baik menembusi dan juga dapat membuat crossing 2-3 kali ke arah pintu gol pasukan Selangor. Kawalan Hazwan Bakri menjaring gol penyamaan, ditampan oleh pemain Kedah jauh di depan K. Gunalan. Ini rekod ataupun pengalaman yang tersendiri menggantikan Zainal Abidin Hasan. Walaupun prestasi dalam Liga pasukan Selangor tiada sebarang kemenangan dalam 9 perlawanan Liga Super yang terakhir, tetapi 7 kemenangan yang dicatat daripada 10 perlawanan hingga ke separuh akhir dalam peringkat Piala Malaysia. Yang baik prestasi pasukan Selangor dalam Liga Super. Posisi di tempat ketiga diambil alih oleh pasukan Kedah di belakang JDT, juara Liga Super, juara PLFA, diikuti oleh Feldah. Kedah di tangga ketiga. Syazwan Zanon untuk Kedah. Dia Sahari, seorang pemain yang tenang. Antara option yang dimiliki oleh Tan Cheng Ho ke atas pemain muda ini, adik kepada Fauzi Sahari bekas. Badrul Bakhtiar membuat percubaan, satu turning. Tolakan untuk mendapat space di situ. Percubaan yang agak kencang, mujur untuk Selangor. Tindakan yang baik daripada penjaga gol Khairul Azam Mat Khalid. Ya, satu first touch yang cukup baik daripada Badrul Bakhtiar dan membuat turning ataupun larian ke hadapan sedikit dan membuat percubaan ke arah pintu gol pasukan Selangor, tetapi Khairul Azam telah bersedia untuk menafikan percubaan daripada Badrul Bakhtiar. Tambahan sepakan penjuru daripada Badrul Bakhtiar. Sekali lagi kemantapan di barisan pertahanan boleh kita katakan kedua-dua pasukan yang memilikinya. Selangor sering
saja dilibatkan Hugo Ukah dan Muhammad Rizal Fahmi. Daripada Bang Syukwan dan Darul Helmi. Namun ini the chance, Melch mampu dekat di situ. Cross yang dilakukan di ujung sana. Sekali lagi sudah 2 percubaan berturut-turut. Awal masa tambahan ini nampak pasukan Kedah pula ingin mencuri peluang di situ Nizaruddin. Ya, sudah 2-3 kali pasukan Kedah berjaya membuat percubaan terus ke arah pintu gol dan ini kita boleh nampak Sean Smith mempunyai peluang untuk menanduk bola ke arah pintu gol. Tetapi sayang bola itu sedikit ke tepi dan tiada siapa pemain Selangor cuba membayangi ataupun memberi tekanan kepada Sean Smith sebentar tadi. Ini substitution gantian yang agak menarik ini Nizaruddin kerana Azwan Bakri walaupun mungkin ada penyokong-penyokong Selangor yang agak kecewa penjaring gol penyamaan Azwan Bakri telah pun dikeluarkan. K. Gunalan memasukkan penyerang import dari Argentina Mauro Olivi. Jarang-jarang diturunkan dalam pelawanan kebelakangan ini, tetapi Olivi juga ada kelebihan yang tersendiri sudah pasti. Berganding bersama dengan Patrick Ronaldinho di atas. Ya, Coach Gunalan meletakkan 2 sekarang ni pemain di bahagian serangan Olivi dan juga Patrick Ronaldinho untuk berganding di masa tambahan ini kerana Olivi sudah lama tidak bermain jadi saya rasa ini adalah opportunity untuk beliau membuktikan beliau mampu untuk memberi hadiah ataupun kemenangan untuk pasukan Selangor. Ronaldinho dengan 6 gol. 1 gol di belakang Jimmy Di Paula, penyerang pasukan PDRM dalam senarai penjaring terbanyak Piala Malaysia pada musim ini. 8 gol pada musim lalu yang dihasilkan oleh Sandro da Silva, pemain dari Brazil untuk pasukan Kedah. Kongsi 8 gol juga Thiago Augusto yang ketiga itu pada musim lalu mewakili pasukan Felda. Jimmy Di Paula 7 gol. Patrick Ronaldinho masih lagi berkesempatan untuk cuba mengikat jumlah jaringan penjaring terbanyak Piala Malaysia pada musim ini. Itu dia Patrick, diasak tidak dibenarkan di sana. Clearance daripada Bang Syukwan, cuba singgah pada Hafiz Kamal. Patrick cuba membuat sentuhan di sana. Akhirnya tidak dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna di barisan depan pasukan Selangor. Akmal Cikasim sekarang ini ambil tempat selaku penjaga gol nomor 1 pasukan Kedah, gantikan sebelum ini Farhan Abu Bakar. Abu Bakar untuk Kedah kepada Riza Ghazali. Masa lagi cuba bergandengan di bahagian kanan. Itu juga dengan tolakan kawalan daripada Liri dan Kasniki. Ini yang cuba dirangkaikan oleh pemain-pemain Kedah. Banding pada musim lalu keadaan padang lencak, sukar, gerakan-gerakan yang tersekat-sekat, tetapi ini dia kalaulah yang lebih penting untuk disudahi dengan peluang mencipta gol. Sari pada Liridon, rebatan Liridon, leret ditampan di situ, kesakitan juga Rizal Fahmi untuk pertahanan Selangor. Ya, cukup baik permainan daripada Liridon sebentar tadi hantaran pendek bertukar-tukar antara beliau dan juga Syazwan Zainon dan juga Badrul Bhatia nampak tersusun pergerakan pasukan Kedah apabila membuat serangan sebentar tadi. Badrul Hisham awak kecil dirampas Selangor di situ. Akhirnya kekasaran yang dilakukan akan percuma untuk pasukan Selangor. Terus saja kepada Andik Firmansyah, pemain import dari Indonesia, kapten pasukan Selangor pada malam ini. Andik masih lagi berdepan dengan Azmir Yusuf di sana. Amirul membantu terjatuh di kawasan sepakan penjuru pasukan sebelah kiri pasukan Kedah di sana.
Ya, jarang-jarang juga Andik menerima bola, tetapi sesekali beliau menerima bola, beliau cuba untuk memperdayakan pemain pertahanan kiri pasukan Kedah iaitu Azmir mencari ruang untuk membuat crossing ataupun percubaan. Sedikit Badrul Bakhtia di sana sempat dirampas oleh Binod. Sekarang ini cuba dikawal oleh Mauro Olivi kepada Andik Firmansyah. Overlapping, Razman sudah menanti di sebelah kanan. Masih lagi Andik, akhirnya campur tangan daripada rakan sepasukan Muhammad Amirul Hisham melakukan clearance di situ. Itu dia Azmir menghasak terus saja, cuba menutup ruang di kawasannya selaku back kiri pasukan Kedah. Ya, Hafiz Kamal cukup bijak Azmir menutup ruang untuk Andik membuat gerakan-gerakan, kerana kita semua tahu Andik mempunyai pergerakannya licik dan malam ni Azmir bermain dengan cukup baik. Rizal menidakkan pada awalnya gerakan pasukan Selangor, tapi lontaran dalam yang pantas daripada Gopinath kepada Vinod tidak juga menjadi serangan ini untuk pasukan Selangor. Itu dia serangan kesukanan, semangat pemain profesional bola sepak tempatan kita. Bersalaman Rizal Ghazali bersama S. Vinod, walaupun sedikit banyak ada insiden yang berlaku, tarik-menarik, tolak-menolak yang berlaku. Ingin menghadiahkan pingat kejuaraan, itu idamannya, misi pribadi kepada mendiang adiknya sendiri yang dikatakan oleh Vinod sebagai peminat nombor 1 bola sepak Selangor, peminat nombor 1 dirinya sendiri yang meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya pada awal tahun ini. Pun masih lagi terikat sebenarnya kedua-dua pasukan Selangor, bukan saja impian S. Vinod tetapi juga keseluruhan pemain-pemain ini, kerana kedudukan masih lagi 1-1 di antara kedua pasukan. Final 2016 pada malam ini. Mauro Olivi, baik hantaran Mauro Olivi kepada Razman Roslan. Cuma adakah kepantasan yang masih dimiliki oleh Razman? Lepas agak baik kawalan daripada Razman Roslan ketika ini, tolakan ketika kepada Vinod. Ada lorongan Mauro Olivi cuba membuat percubaan, namun ditampan di sana, tidak melepasi Halim Sahari. Bukah kepada Rizal Fahmi. Azmi Muslim rendah, leret, ada lorong yang dilihatnya tetapi tidak dapat dibaca oleh rakan-rakan sepasukan. Sudah ada beberapa pemain kedua-dua pasukan Nizaruddin nampak keletihan. Kalaulah keyakinan yang masih ditunjukkan oleh pemain-pemain Kedah di barisan pertahanan sendiri, Rizal Ghazali akhirnya memastikan bola dalam keadaan yang lebih selamat untuk pasukannya Kedah. Agak klise. Setiap kali aksi perlawanan bola sepak masuk masa tambahan, pemain-pemain besar kemungkinan akan mengalami kekenjangan otot ataupun cramps. Ya, untuk perlawanan selanjutnya ada tarikan di situ. Maafkan saya Nizaruddin, tidak ada apa-apa kata pengadil. Masih lagi bekerja, pemain kedua pasukan masih lagi menampakkan fitness level yang agak baik saat kali ini. Ya, disebabkan perlawanan pada malam ini cukup laju dan cukup pantas. Saya rasa setiap pemain yang bermain perlu mempunyai fitness yang tinggi kerana apabila kita bermain di perlawanan akhir, fitness lah yang paling penting, kerana jikalau permainan itu berlarutan hingga ke masa tambahan, pemain seharusnya bermain dengan tempo yang sama sehingga minit ke 120. Tadi keputusan yang baik daripada nolong pengadil 2 Muhammad Nur Abdul Rahman, kerana Mauro Olivi berada dalam kedudukan offside. Ini disebabkan percuma yang diberikan kepada pasukan Kedah. Bang Siu Kuat telah mengambil. Azmi Muslim, lorongan, apakah sempat Badrul? Sempat memastikan bola masih lagi dalam permainan. Ada tampanan sedikit menyelamatkan barisan pertahanan pasukan Selangor. Akhirnya tolakan yang kurang tepat. Halim Sahari cuba masuk. Vinod memainkan peranan sebagai defensive midfielder dengan berkesan serta kali ini. Hafiz Kamal, lorongan di garisan tepi, mau dikejar oleh Argo Pinaden yang menarik Rizal Ghazali di sana. Akhirnya mungkin kesalahan awal
pada awalnya sudah Gopinathan menarik Rizal Ghazali sebenarnya. Ya, dua-dua mempunyai kelajuan dan saya rasa Rizal lebih bijak kerana menutup badan beliau untuk Vinod mendapat ataupun mengambil bola itu. Menarik, kuisan baik daripada Shazwan Zainal kepada Halim Sahari. Shane Smells, usia 35 tahun, pemain paling tua dalam perlawanan akhir pada kali ini. Pemain dari New Zealand ini. Balik semula Smells kepada Shazwan Zainal. Tidak offside. Halim Sahari untuk Kedah, namun terpaksa ke belakang dulu. Cross yang agak sedikit lewat. Ruang yang telah ditutup oleh Andik Firmansyah. Azmir Yusof pula cuba mengambil alih. Kali ini barulah Shazwan Zainal, satu cross antara lintang yang keluar, terlalu keluar, tidak mendatangkan apa-apa. Belum lagi kedua-dua pasukan tiada sebarang gol pada 15 minit pertama masa tambahan ini. Dan keadaan tempo permainan yang mula perlahan sedikit. Walaupun kedua-dua pasukan sebenarnya masih lagi cuba mencari final pass, cuba mencari tindakan yang boleh membocori pintu gol lawan. Satu sama setelah tamat masa tambahan separuh masa pertama. Izharuddin Yusof, ada 15 minit lagi. Lebaran yang saya rasa telah mengheret perasaan kalangan penyokong-penyokong, 80,000 penyokong keseluruhannya. Separuh diisi oleh penyokong-penyokong Selangor dan separuh lagi dengan hijau kuning penyokong-penyokong Kedah. Apakah sudah mungkin jangkaan penentuan sepakan penalti yang mungkin akhirnya nanti akan memutuskan pemenang pada malam ini? Kerana jaringan gol pembukaan Rizal Ghazali, selepas itu Azwan Bakri, kita sudah tahu mengikat kedudukan. Masih lagi kedua pasukan terikat. Apakah sepakan penalti sudah berada dalam kotak pemikiran pemain-pemain dan juga khususnya jurulatih kedua pasukan? Ya, dalam bola sepak apa-apa pun boleh berlaku. Tetapi bagi saya di 15 minit yang terakhir ni, kedua pasukan perlu mengerah tenaga sehabis mungkin untuk mencari satu gol ataupun dua gol untuk memastikan pasukan mereka mampu mencapai kejayaan pada malam ini. Dan daripada apa yang saya lihat dengan prestasi kedua pasukan di masa tambahan ini, nampak seperti seakan-akan akan ada sepakan penalti di hujung-hujung permainan nanti. Ini dia pemandangan yang kita sama-sama boleh dapat merumuskan. Hitungan baki 15 minit, separuh masa kedua masa tambahan. Hujan renyai-renyai sudah mula membasahi Bandaraya Shah Alam, khususnya juga di Stadium Shah Alam pada malam ini. Penyokong-penyokong Selangor mahupun penyokong pasukan Kedah masih lagi bersemangat tinggi menantikan apakah kesudahannya perhitungan penentuan juara TMPL Malaysia 2016 pada malam ini. Kali ini pasukan Kedah akan melakukan sepak mula. Mungkin hujan yang sedang turun tidaklah selebat dengan yang berlaku pada final pada musim lalu, ataupun kedua-dua pasukan tentunya berada dalam keadaan bersedia, tidak mahu melakukan sebarang kesilapan, ya Niza? Ya. Untuk saya, mana-mana pasukan yang kerap kali mengawal bola ataupun mengawal tempo, pasukan itu akan mampu menterjemahkan peluang-peluang untuk menjadikan gol. Seakan-akan terhenti pula gerakan pada mulanya ingin dilakukan oleh pasukan Kedah. Adil memberikan ataupun tidak mengatakan tiada apa-apa, walaupun Andik Firmansyah dijatuhkan sebentar tadi. Badrul Bakhtiar untuk pasukan Kedah. Dia Liridon, pemain yang cuba menghasilkan sesuatu, terpaksa pula tiada ruang ketika itu kepada Rizal Ghazali semula. Selagi dalam permainan possession yang seakan-akan yakin mahu disimpan oleh pemain-pemain pasukan Kedah, tetapi lihat dapat dirampas oleh pemain Selangor, akhirnya whistle ditiupkan. Tetapi
bola sebenarnya telah pun keluar lontaran dalam untuk pasukan Kedah. Ya, nampaknya Olivi belum lagi membuat pergerakan-pergerakan yang cukup baik setelah dimasukkan. Seharusnya Olivi perlu lihat yang beliau baru masuk dan perlu membuat larian ataupun meminta bola dengan lebih kerap kerana tenaga beliau masih lagi kuat untuk mencari sesuatu untuk pasukan Selangor. Baik, hantaran daripada Khairul Helmi Johari selamatkan tulisan Syazwan Zainon. Leredon melebarkan hantaran ke sebelah kiri. Azmir tidak dapat mengawal di situ. Desakan yang dilakukan oleh pemain gantian pasukan Selangor ini, Razman Roslan. Razman Roslan berusia 32 tahun. Azmir juga di sini seperti keletihan nampaknya. Azmir tak biasa di sebelah kiri. Semakin lebat nampaknya hujan di Stadium Shah Alam. Vinod tolakan kepada Mauro Olivi. Harus menutup ruang ini kerana ledakan kaki kiri Mauro Olivi. Itu yang sudah diketahui oleh Bang Siung Hwan. Menutup ruang itu. Walaupun terpaksa memberikan sepakat penjuru kepada pasukan Selangor. Adik Bermansyah sudah pun bersedia mengangkat tangannya, lencongan satu inch winger di sana. Namun terus saja agak selesa dikawal oleh Leredon Krasniki. Orang diingat permukaan padang yang sudah mula licin walaupun tidak becak. Antara dekat yang masih digunakan oleh kedua pasukan. Cara yang mau lebih penting untuk menghasilkan gol. Clearance di situ daripada Amirul Hisham awang kecil. Ini pemain muda. Ini dia Niza, pemain lincah Messi Kedah. Tentulah ada gembira juga untuk melihat perancangan terbaru pasukan Kedah Tanjung ini memasukkan Farhan Roslan dan mengeluarkan Syazwan Zainon yang saya kira Syazwan telah pun bertindak dengan agak baik sebenarnya secara keseluruhan. Ya, dari segi kebatasan saya rasa Farhan adalah seorang pemain yang cukup laju dan beliau juga mampu membuat gelencekan dan juga tipu helah memperdayakan pemain pertahanan. Dan saya berharap dengan kemasukan Farhan boleh memberi sedikit sengat bahagian serangan pasukan Kedah. Waktu yang sedikit saja lagi hampir-hampir menjadi di antara Razman Roslan dan Gopinathan, antara dua pemain yang pada musim lalu mewakili pasukan Pahang. Sekarang ini bersama pasukan Selangor. Kuisan pertama, sentuhan pertama daripada Farhan Roslan, akhirnya rasakan susulan daripada Leredon dipersalahkan. Sepakan percuma untuk pasukan Selangor. Percubaan di situ daripada Gopinathan. Bola yang meleret di depannya. Saya rasa challenge daripada Azmir Yusof menyelamatkan pasukan Kedah. Ya, satu keputusan yang betul daripada Gopinathan dan membuat tapping cuba memperdayakan penjaga gol pasukan Kedah, tetapi nasib Azmir berjaya menidakkan tapping yang cuba dilakukan oleh Gopinathan. Tampanan sebenarnya selepas itu daripada pemain Kedah, rasakan yang baik dalam perkadaan sekalipun daripada Azmir Yusof. Orang licin, Leredon menunjukkan skill baik, masih lagi dapat mengawal, lepas seketika. Kali ini akhirnya rasakan daripada Andik Bermansyah. Leredon agak marah, tidak berpuas hati. Skill individu yang terus saja nampak ketara dalam pelawanan akhir kali ini. Walaupun ada ketikanya kecewa kerana asakan kekasaran yang dilakukan oleh pemain lawan. Ya, satu kawalan bola yang cukup baik daripada Leredon. Tetapi bagi saya seharusnya beliau lebih cepat menolak untuk Rizal Ghazali, kerana Rizal Ghazali sudah membuka ruang di bahagian tepi ataupun kiri pintu ke pasukan Selangor.
Bang Siung Wan. Khairul Helmi Johari balik semula kepada Bang. Shane Smells tetap mengawal. Baik kawalan Shane Smells melepasi kawalan Ugo Ukah di sana. Ada ruang pada Liridon. Perhatikan menggunakan kelicikan itu tidak begitu menjadi. Akhirnya Shane Smells terlepas kawalan dan terus mengkasari lawan. Itu yang dikatakan oleh pengadil, namun tidak begitu disetujui oleh jurulatih pasukan Kedah Tan Cheng Ho. Asam malah dikawal dengan baik oleh Bang Siung Wan. Terancam mencari Shane Smells. Lakukan marking yang berkesan daripada Rizal Fahmi. Vinod dari Razman Roslan di garisan tepi. Buat dorongan kepada Gopinathan di celah sana, tetapi terlalu kuat. Terus saja diselamatkan, dibaca oleh penjaga gol Kedah. Ya, satu idea yang baik di antara Gopinathan dan juga Razman, tetapi bola tolakan daripada Razman itu terlalu kuat. Cari kepada Farhan Roslan, dia berada di kawasan sayap, cuba melakukan crossing di situ, dapat ditampan oleh Razman Roslan. Lontaran ke dalam cuma untuk pasukan Kedah. Azmir, cross dari Azmir, dikawal di situ oleh Azmi Muslim. Arif Sari membuat perempatan di situ, sedikit saja lagi. Dan percubaan kaki kiri, masa tambahan, peringkat kedua masa tambahan. Percubaan yang baik di Zarudin di situ, ada deflection sedikit mungkin. Ya, dengan pembukaan padang yang licin, percubaan yang dilakukan oleh beliau sebentar tadi cukup baik kerana apabila lantunan terkena padang, bola itu akan menjadi lebih laju. Seharusnya lebih kerap pemain-pemain penduduk pasukan melakukan percubaan sebegitu rupa. Ini dia rakaman dari reverse angle yang menarik percubaan sebentar tadi dari pemain ini. Berusia 22 tahun, abangnya Fauzi Sari juga pernah menabur bakti antara pemain utama pasukan Kedah tidak lama dulu. Percubaan yang bersasar sedikit cuma sepakan gol untuk pasukan Selangor. Lonjakan Rizal Ghazali ke atas Mauro Olivi dipersalahkan di bulatan tengah. Nizam, penentuan perhitungan banyak percaturan tentang final pada kali ini. Apakah dengan satu sama separuh masa kedua sekarang ini agak kebuntuan, mungkin sedikit anti climax barangkali. Sebelum kita nantikan apakah kemungkinan sepakan penalti penentuannya nanti. Ya, memungkinkan perkara ini berlaku apabila sesebuah perlawanan akhir akan berlarutan hingga masa tambahan. Dan kita boleh jangkakan dengan keadaan sebegini rupa, saya rasa sepakan penalti akan ada juga kerana ingin menentukan siapa yang berhak menjuarai Piala Malaysia tahun ini. Liridon sudah kekenjangan, cramps di sana kita jangkakan ataupun kita rasakan. Gerak yang dipintas oleh pasukan Selangor, Razman Roslan sekarang ini untuk pasukan The Red Giants. Gopinathan seperti masih lagi lincah, cuba masuk ke dalam, mujur untuk Kedah. Seorang pemain juga pasukan Kedah seperti meminta rawatan, sedang cuba dilarikan oleh Farhan Roslan. Nampaknya marah dengan Farhan seperti selamba saja di sana. Ada pertembungan di situ di garisan tepi. Ya, nampak seperti Farhan memijak Uka. Itu yang membuatkan Uka sedikit marah kerana kita boleh nampak saiz antara kedua pemain cukup berbeza. Walaupun di segi tempo dan kemeriahan, suasana jangkaan penyokong kedua-dua pasukan boleh dianggap sudah reda sekarang ini, selain daripada sedikit insiden di sana, rempuhan di antara Farhan Roslan dan juga Ugo Ukah.
Saya kira debaran final Piala Malaysia kali ini akan tetap melonjak semula apabila perhitungan untuk mengetahui kesudahan setelah tamatnya 120 minit seluruh permainan termasuk 30 minit masa tambahan. Drama ataupun kemeriahan itu, jangkaan itu akan meledak semula nanti. Ya, debaran masih ada selagi belum ada lagi pasukan yang mampu untuk menjaringkan gol ataupun mencari sesuatu punca bagaimana untuk mereka memenangi perlawanan pada malam ini. Dan saya berpendapat jikalau begini berterusan akan ada sepakan penalti untuk menjadi penentu untuk kedua pasukan. Turut berkenan menyaksikan final TM Piala Malaysia 2016 pada malam ini adalah Yang Maha Mulia Raja Putra Selangor dan juga sebenarnya Yang Maha Mulia Pemangku Sultan Kedah. Sebelum pelawanan tadi telah pun berkenan juga untuk diperkenalkan kepada pemain-pemain kedua pasukan dalam pelawanan yang akhirnya masuk minit ke 118. Tinggal kira-kira 2 minit saja lagi akan tamat pelawanan ini. Penentuan akan diakhiri dengan sepakan penalti. Don sebentar tadi setelah pun krem, banyak usaha yang dilakukan, pelincahan teknik, fancy footwork dan sebagainya, namun belum lagi memadai, belum lagi kedua-dua pasukan dapat menghasilkan sesuatu yang paling ketara yang dapat memisahkan kekuatan kedua pasukan setakat ini satu sama masing. Ya, tetapi beliau berjaya mengemudi bahagian tengah pasukan Kedah dengan larian-larian dan juga kontrol bola yang cukup baik daripada beliau. Dan Liridon, saya nampak pada perlawanan malam ini nampak beliau cukup bersungguh-sungguh untuk memastikan pasukan Kedah berjaya ataupun dapat membalas kekalahan kepada pasukan Selangor daripada tahun lepas. Walaupun dinafikan secara rasminya tidak ada balas dendam, bukannya kecewaan pengalaman pada musim lalu itu telah diterima dengan secara terbuka. Ini pelawanan akhir yang lain, yang berbeza. Patrick Ronaldinho berkongsi kegembiraan keseluruhan skuad pasukan Selangor untuk mencapai misi ke-33. Tetapi pada malam ini hasil lagi perhitungan yang terbuka. Mungkin tumpuan juga Nizaruddin akan diarahkan kepada kecekapan penjaga gol kedua-dua pasukan nanti. Khairul Azan Markhalid untuk pasukan Selangor dan juga Ikhwan Akmal Cik Kasim penjaga gawang pasukan Kedah, lebih muda daripada Khairul Azan. Ya, apabila ditentukan melalui sepakan penalti, opportunity untuk kedua-dua keeper menjadi wira pasukan. Namun kita tunggu dulu kerana fresh legs, iaitu Farhan Roslan mengacah di sana. Pasi kawalan Razman Roslan masih lagi terlepas sentuhan akhir saya rasa. Dan itu juga yang diputuskan oleh pengadil perlawanan pemarah Amirul Izwan Yaakob. Sentuhan terakhir dari Razman Roslan, acahan Farhan. Sedikit saja lagi. Sepakan penjuru, kesempatan yang terakhir barangkali untuk pasukan Kedah ketika ini. Tidak dibenarkan, akhirnya itu dia whistle daripada Muhammad Amirul Izwan Yaakob menandakan tamatnya perjuangan kesungguhan yang telah ditunjukkan oleh pemain-pemain kedua pasukan, termasuklah Basa Kuyup Tan Cheng Ho jurulatih Kedah bersama rakan seperjuangannya K. Gunalan untuk Selangor. Debaran yang sedikit meledak pada separuh masa kedua, tetapi akhirnya tamat perlawanan masa tambahan di Stadium Shah Alam pada malam ini satu sama. Penentuan sepakan penalti Nizah, gol Rizal Ghazali dipadamkan oleh Hazwan Bakri pada separuh masa kedua tadi. Ya, satu perlawanan atau keputusan yang seimbang kerana akan ditentukan melalui sepakan penalti, dan ini adalah peluang untuk seperti kata Ubakar anak penjaga gol untuk menarik ataupun menerima spotlight bagaimana mereka cuba menyelamatkan ataupun menafikan setiap sepakan penalti yang akan diambil oleh pihak lawan.
Baik Nizaruddin, sudah pasti banyak lagi yang boleh kita perkatakan, khususnya debaran sepakan penalti TM Piala Malaysia 2016. Final pada malam ini sebentar lagi. Jangan ke mana-mana.